Ada yang cakap benda ni masa depan. Ada yang cakap benda ni scam. Ada yang cakap benda ni duit magic thinking. So, apa benda cryptocurrency ni? Apa hal benda ni panas zaman sekarang? Definisi asas kripto ni medium of exchange, bermaksud transaksi jual beli secara digital. Yang mana dorang ni tak dikawal oleh badan kerajaan, bank negara, mana-mana ejen, apa-apa benda, server ke. By the way, memang diri dorang sendiri. Yang mana transaksi kita tidak di-verify oleh bank. Wow. Jadi apa benda ni fikir diri sendiri, kalau tak ada sistem kawalan central authority, benda ni macam mana lah dorang boleh maintain? Asal lah kripto ni makin valuable. Macam mana lah supply datang? So asas dia ni pakai teknologi komputer sebenarnya. Jadi aku pakai Bitcoin ni sebagai contoh. Aku tak boleh bayangkan korang tak dengar pasal Bitcoin ni. Dah gila kat public market tu. Semua orang sembang benda ni. Nenek aku pun sembang benda ni. So, dari mula jelaskan benda ni, blockchain ni dia public ledger. Semua transaksi dikawal peer-to-peer network. Bahasa dia macam ni. Panjang skrip dia ni. Siapa yang first selesaikan mathematical problem transaksi ledger ni, tu akan terus membesar. Sebab tu dia dipanggil blockchain. It's chain, man. Ni ledger ni dibagi secara public untuk semua orang. So semua orang akan dapat information ni dan digital synchronize satu dunia. So semua dapat. So aku nak hantar duit pakai kredit Bitcoin. Kat transaksi tu secara public dapat ledger ni. Jadi public akan dapat notifikasi transaksi yang aku hantar tadi kat Bitcoin network. Jadi kerja dorang kena verify transaksi aku hantar tadi dan validate. Orang buat kerja verifikasi ni dipanggil miners. Kenapa? Jom kita ke dalam lagi. Apa proses dorang buat kerja verification ni? In order dorang nak settlekan kerja dorang kena ada digital wallet. Kat digital wallet, dorang ni ada dua benda, private key dan public key. Dua ni kena ada sebab nature cryptocurrency memang kena ada ni. Diorang verified, encrypted dan authentic transaksi online, diorang kena ada kunci ni sebab dia berkait. Ni contoh private dan public. Okay, so berkait dengan pengantaran duit. Saya bagi contoh, aku send duit ke Jamie Boy. Jadi kena sign oleh kunci digital private key atau personal identity. Ni sebagai personal identity. Jadi hanya private key buat transaksi. Kalau dah sign transaksi ni, nak bagi kat Jamie, jadi transaksi ni dia hantar pakai public key. Public key ni verify mekanisme. Macam ni lah. Yang spesifik transaksi verify dari private key aku dan associate dengan ni, aku punya spesifik private key ni. Jadi macam ni mining process. So bila dah hantar transaksi di Bitcoin network, bila dah hantar ke global network, kemudian miner secara global akan dapat notification transaksi ni. Jadi kerja dorang ni selesaikan computer algorithm kompleks untuk clarify setiap transaksi. Proses ni dipastikan tiada penipuan ambil bahagian dan dia guna pakai cryptographic hash function, lebih spesifik hash HA256 fungsi hash. Jadi aku tak boleh detailkan HA256 ni sebab dia nampak macam ni. Tapi secara basic komputer anda crack dan check 2256 computer algorithm untuk betulkan transaksi. Wah, agak-agak kalau komputer tu run crack system input 1-115 quadrivigilant. 1115 quadrivigilant. Yeah. Ada sebab dia buat benda ni. Sebab modern security system yang advance lah. Sistem betulkan cryptographic hash function yang menolong kita elakkan double spending atau seseorang nak pakai kita punya Bitcoin lah. Tapi semua proses miner ni buat selesaikan mathematical problem. Miners boleh confirmkan transaksi dan seterusnya menyelesaikan lagi tambahan blockchain ledger. Jadi proses selesaikan semua ledger ni bukan kerja senang untuk achieve. Orang berbelanja ratus ribu beli benda-benda komputer ni. Diorang panggil mining rig, lagi stack up bil elektrik, melambung tinggi nak meletup bil elektrik. Semata-mata nak settlekan ledger chain ni. Jadi asal beli benda tak apa-apa ni untuk meletupkan bil elektrik. Okey, kalau dah selesai ledger, lagi ledger ni bertambah-tambah, kena bersaing satu sama lain untuk dapatkan fresh brand new Bitcoin ke digital wallet anda. Yahoo!
Dah hari ni kalau dah sukses selesaikan ledger lagi ledger, blockchain total semua 12,5 Bitcoin. Jadi tahu tak berapa satu Bitcoin nilai dia sekarang berapa? 205,000. So total 12,5 coin korang ada berapa? Check it out. So sebab ni semua orang berebut main blockchain, berebut selesaikan mathematical problem, analogi dia mining new Bitcoin, dan mining tu kena kerja. Tapi kerja komputer lah. Jadi sini diorang akan dapat gold dalam analogi. Jadi sebab tu kenapa orang ni berbelanja beratus ribu beli-beli alat, sebab bukan hanya selesaikan hash function, tapi anda kena the first selesaikan kompleks mathematical hash function, lagi blok baru and so on. Sebab tu anda dibayar. Sebab tu berlumba-berlumba berpusa orang masuk cryptocurrency ni, buat komputer powerful lah, komputer mining luar sana. Jadi anda pun boleh the first kalau anda boleh lawan semua orang ni dan dapat sweet digital Bitcoin into your hand. Tapi ramai anak muda yang tengok, wow, benda ni menguntungkan, jom beli komputer 10,000, 20,000, invest benda ni. Benda tu tak akan menjadi senang sebenarnya. Sebab dia akan ada difficult level dia. So kita berkompet dengan orang yang satu gudang super komputer semua, and then kita satu PC, satu dua komputer. Nak lawan komputer power, dia takkan dapat. But anyway, saya bukan financial advisor. Saya just tengok apa benda sebenarnya yang berlaku kat sini. Sekian dari saya, bye.